Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita sambung lagi dalam bab yang ketujuh, graf gerakan, iaitu bahagian mentafsir graf laju masa. Okey, yang lepas kita dah belajar bagaimana kita nak mencari luas untuk graf laju masa. Jadi hari ini kita nak mentafsir dia. Jadi kat sini pada muka surat berapa ni? Muka surat 200 dalam buku teks. Kamu boleh lihat bahagian ni. Okey. Jadi kat sini yang ini nanti selain dalam buku nota bagaimana kita melihat satu graf laju masa yang dibahagikan di tiga bahagian. Okey, bahagian pertama dinamakan sebagai pecutan sekiranya dia punya garis ke atas. Kalau kamu lihat ada garis ke atas kan, berbeza garisnya. Bila garis ke atas saja yang ini dia menunjukkan dia adalah suatu pecutan. Sekiranya ada garis yang mendatar saja seperti ini, dia anggap sebagai satu laju seragam. Manakala kalau garis itu ke bawah, dinamakan sebagainya pecutan. Jadi bahagian-bahagian ini diperlukan bagi untuk mentafsir satu graf laju masa. Jadi kita pergi kepada contoh, iaitu contoh yang ke-14. Contoh ke-14. Laju graf masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Pon Sarina dalam tempoh 15 saat. Ini adalah graf laju masa dan tempoh yang diambil adalah selama 15 saat. Jadi kat sini disuruh hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam ms. Itu bagi 5 saat yang pertama. Jadi kita kena pasti bagaimana 5 saat yang pertama. Kalau dari sini kita dibagikan pada 5, 10, 15 kan. Jadi 15 saat pertama maksudnya yang ini. Bahagian ini yang dikatakan 15 saat yang pertama. Jadi kerana dia mencari kadar perubahan laju, kita akan cari yang bahagian ini, kadar perubahan laju ini. Jadi kalau yang ini untuk kadar perubahan laju, dia punya rumus adalah perubahan laju bagi dengan perubahan masa dekat sini. Jadi perubahan lajunya di mana? Yang atas ni. Ini adalah perubahan laju dia, masanya kita lihat di bahagian bawah. Ataupun cikgu boleh bentukkan juga untuk lebih jelas. Bentuk ni cikgu bentukkan dalam bentuk segitiga macam ini supaya kita boleh lihat dan masukkan nilai yang ada. Langkah yang pertama kita cari yang ini. Beza yang ini maksudnya kita tolakkan 40 tolakkan dengan 20. 40 tolak 20 dapat 20 kat sini. Yang bahagian bawah yang ni 5 dengan kosong kan jarak dia kan. Jarak dia punya masa, jadi 5 tolak dengan kosong kita dapat 5 dekat bawah. Itu sebabnya yang ini. Ini ditunjukkan kat sini 40 tolak dengan 20. Yang bawah ni adalah yang ini, bawah tu. Jadi kita bahagikan tadi 20 bagi dengan 5 ni kita dapat yang ni 4 meter per saat. Untuk kadar perubahan laju. Yang kedua, huraikan pergerakan kereta bagi 5 saat yang kedua. 5 saat yang kedua. Tadi 5 saat yang pertama kan? 5 saat yang kedua. Kita tahu beza dia ada 5 saat juga. Ini 5 saat yang kedua. Kalau kita lihat 5 saat yang kedua ini, dia punya garis itu adalah secara mendatar. Kalau dilihat tadi, bila dia mendatar saja dalam kita punya nota tadi, bila mendatar saja kita anggap dia sebagai satu laju seragam. Kalau mendatar adalah laju seragam. Jadi itu sebabnya kalau di sini yang ini kereta bergerak dengan laju seragam. Laju seragam. Laju seragamnya berapa? 40 ms lagi 1 untuk tempoh 5 saat. Yang ini dapat daripada mana? Dapat daripada sini. Yang ni 40 ms meter per saat yang ini. Yang ini kita ambil dekat sini. Dia punya laju dia. Yang ke C. Kita pergi C pula. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Jadi cari hitung jumlah jarak. Yang ini kita dah buat yang macam pada hari Isnin yang lepas, menghitung jarak untuk graf laju masa. Jadi bila kita nak hitung jarak, kita akan cari luas. Luas yang ini campurkan dengan luas bentuk yang ini, campur dengan luas bentuk yang ini. Itu sebabnya dia bagikan ini luas yang ini campur dengan luas yang ini campur dengan luas bahagian yang ini.
Jadikan dan kita dapat selesaikan dan dapat 600 meter. Yang ini adalah mencari luas dia. Lihat balik ini dia punya cari luas. Yang ini adalah luas trapezium, yang ini luas segi empat, yang ini luas trapezium juga. Okey, bagaimana nak selesaikan? Okey, jadi yang itu adalah untuk kita belajar pada hari ini. Nanti buat latihan ya, latihan muka surat 202 iaitu praktis kendiri 7.2C soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi nanti pada minggu hadapan. Sekiranya ada masalah, maklumkan pada cikgu kalau tidak boleh buat bahagian-bahagian tersebut atau kurang faham untuk bahagian-bahagian yang tertentu.